Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar-pelajar 5 PSB 2 yang dirahmati oleh Allah SWT, moga-moga sihat pada hari ini untuk menjalankan PDPR untuk minggu ini. Pada minggu yang lepas, kita telah mempelajari tentang bagaimana untuk menggabungkan transformasi isometri dan juga transformasi pembesaran. Okay, saya dah tunjukkan beberapa contoh. Jadi pada kali ini kita akan pergi kepada SP 5.3, 5.1 iaitu nak menentukan objek bagi suatu gabungan transformasi. Okay. Nota gabungan transformasi AB. Kalau dia tulis AB bermaksud transformasi B diikuti dengan A. Maknanya kita akan buat daripada objek. Okay. Kemudian kita akan transformkan objek ini kepada transformasi B dulu. Selepas dah buat B, okay, objek B ini kita transform sekali lagi mengikut transformasi A. Okay. Itu kalau dia tulis AB. Okay. Dan AB ni tak sama dengan BA. Okay, kita tengok satu contoh. Rajah menunjukkan sebuah segitiga dilukis pada catah charters. Okay, ini rajahnya. Okay, jadi saya rajah ni tidak ada label lah. Jadi anda labelkan dulu gambar rajah A ni, katakan saya label P, Q dan pada bucu ni adalah R. Jadi kita ada 3 bucu, bucu P, bucu Q dan bucu R. Okey, transformasi P adalah transaksi 3-1. 3 bermaksud ke kanan, jadi semua titik akan bergerak ke kanan. Dan 1 ini ialah merujuk kepada pergerakan ke atas. Okey. Jadi kita buat 3 kanan, 1 atas. Okey, Q putaran lawan arah jam pada pusat 34. Pembesaran pada pusat 80, faktor skala 2. Lukiskan imej P kuasa 2. P kuasa 2 ni bermaksud P. Bermakna kita lukis objek. Okay, kita ambil daripada objek ni, kita transformkan untuk P yang pertama di sini. Kemudian kita buat sekali lagi P. Okay. Okay. VRQ. RQ bermaksud daripada objek. Okay, kita akan buat Q dulu. Okay, Q ni adalah putaran. Okay, kemudian kita akan buat R. R adalah pembesaran. Okay, kita buat satu persatu. Okay, kita buat untuk P dulu. Daripada objek. P kuasa 2. Okay. P kuasa 2 bermaksud kita transformnya adalah transformasi 3-1. Okay, jadi saya buat yang ni dulu. Saya gerakkan semua titik 3 kali ke kanan dan 1 kali ke atas. Jadi titik P 3 kali ke kanan, 1, 2, 3, 1 kali ke atas. Jadi kita akan dapat di sini. Saya letakkan P tanda. Okey, kalau titik Q 3 kali ke kanan, 1, 2, 3, 1 kali ke atas. Saya dapat di sini, saya letak Q tanda. Okey, begitu juga dengan titik R, 3 kali ke kanan, 1, 2, 3, 1 kali ke atas. Saya dapat di sini. Ini adalah R tanda. Jadi saya ambil pembaris, saya cantumkan. Okey. Saya akan dapat segitiganya bergerak seperti ini. Daripada merah dia bergerak kepada biru. Okey. Saya buat satu lagi sebab ada yang kedua, P yang kedua. P yang kedua ni pergerakannya sama iaitu 3 ke kanan, 1 ke atas tetapi daripada titik P tanda. Okey, ni P tanda kita 1, 2, 3, 1. Saya tulis P tanda-tanda, 2 kali tanda lah. Okey. Okey, kalau Q di sini 1, 2, 3, 1. Jadi sini Q tanda-tanda.
Okey, kalau R, tanda di sini 1, 2, 3, 1. Jadi sini R saya. Jadi R tanda-tanda. Jadi kita ambil pembaris, kita lukiskan, sambungkanlah titiknya. Okey, P ke Q, satu titik, satu garis. Q ke R, satu garis. Okey, R ke P, satu garis. Jadi pelajar, kita dapati bahawa image kepada segitiga A ni, dia bergerak sebanyak 2 kali. Daripada merah ni, dia bergerak ke biru sekali. Okey. Dan daripada biru, dia bergerak ke hitam sekali. Jadi 2 kali pergerakan. Pergerakan pertama, pergerakan kedua di bawah transformasi, translasi. Okey. Dan translasi. Okey. Saya nak bincangkan. Okay, ini saya padam dulu. Okay, saya nak buat untuk yang kedua. Okay, apa yang kedua? Okay, yang kedua ialah RQ. Maknanya saya buat daripada objek, saya buat Q dulu. Okay, jadi yang ini yang pertama saya buat. Okay, nombor 1. Kemudian nombor 2 baru saya buat R. Okay, apa itu Q? Kita baca kat sini. Putaran lawan arah jam pada pusat 3, 4. Jadi yang pertama kita tanda pusat 3, 4. Okay, kat mana pusat 3, 4? Okay, X3 sini. Y4. Sini 2, sini 4. Jadi pusatnya berada di sini. Okay, jadi pada pusat ni kita bahagikan kepada sukuan. Okay, kita buat garis lah. Yang ni saya buat garis lah. Okay, kat sini ya. Okay, saya garis panjang. Okay, katakan saya letak warna merah garisnya. Okay. Okay, satu lagi saya buat garis mendatar. Okay. Okay. Jadi saya dapat seperti ini. Okay. Saya ganti biru lah biar nampak. Okay. Jadi garis biru tu. Okay. Katakan ini titik A. Titik A berada di sini. Okay. Ini A kita. Okay. Kita buat satu-satu. Okay. Kita nak putarkan dia pada pusat ini. Okay. Jadi kita dah belajar putaran. Jadi putaran dia lawan arah jam. Bila lawan arah jam, A ni akan bergerak ke bawah. Okay. Katakan sini B. B akan bergerak ke sini dan C ni pun akan bergerak ke sini. Okay. Okay. Jadi pergerakannya macam mana? Okay. Saya tunjukkan di sini. Okay. Jadi daripada pusat ke A, okay, kita kira lah berapa pergerakannya ke kiri dan ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Jadi saya buat macam ni. 5, 1. Kita terbalikkan kan. 1, 5. Bermaksud dia ke kiri sebab kita A ni akan bergerak ke sini. Okay. Jadi 1 ke kiri. Kemudian dia turun. 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini adalah A tanda kita. Okay. Okay, untuk B, katakan ini B. B kalau lawan arah jam dia akan bergerak ke sebelah sini. Jadi kita kira untuk B 1, 2, 3, 4, 1, 2. Jadi kita tulis kat sini untuk B 4, 2. Kita tukar 2, 4. Jadi pergerakannya ke kanan. 1, 2, kemudian turun ke bawah. 1, 2, 3, 4. Jadi inilah B tanda kita. Okey, titik terakhir titik C di sini. C pun akan bergerak ke sukuan sebelah sini. Okey.
Okey, jadi kita kira dulu daripada pusat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Jadi 8, 2 kita cuma terbalikkan sahaja. 2, 8. Jadi 2-nya ke kanan, 8-nya ke bawah. 1, okay, daripada pusat. 1, 2, okay, kemudian ke bawah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi saya tanda dengan C tanda. Kemudian saya sambunglah A ke B. Okay. Okay, berapa? Daripada pusat ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 1, 2. Okey, untuk titik B 1, 2, 3, 4, 1, 2. 4, 2 jadi 2, 4. Dari pusat 1, 2, 1, 2, 3, 4. Okey, B betul. Okey, jadi kita akan dapat seperti inilah. Okey, saya lorikkan di sini. Okey. Okey, belajar. Kemudian dah selesai Q, kita buat R. Apa itu R? Pembesaran pada pusat 80. Kat mana 80? 80 kat sini. Okey. X8, Y0. Y0 maknanya kita tanda L8, Y itu tak bergerak lah. Okey, sebab dia kosong. Okey. Okey. Untuk pembesaran, kita ambil daripada pusat sini, saya letak P lah. Katakanlah saya mulakan dengan sini A. A tanda. Jadi dia bergerak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Jadi kita buat macam ni. 6, 1. Okey, kita tengok faktor skalanya. Faktor skala 2. Okey, bermaksud untuk image dia kena darab 2. Darab 2 dapat 12. Sini darab 2. Kita akan dapat 2. Jadi pergerakannya untuk titik A ialah 12 ke kiri, 2 ke bawah. Jadi daripada pusat, kita kiralah 12. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ke bawah 2, 1, 2. Okey, jadi kita letak A tanda-tanda. Jadi A daripada sini, dia akan jadi di sini. Okey. Okey, kita pergi kepada B daripada pusat. 1, 2, 3. Jadi dia bergerak tegak. Ini pusat kita, ini B. 3. Jadi kita darab 2. Jadi 6. Jadi pergerakan daripada pusat ke titik image adalah 6. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini adalah B tanda-tanda. Okey. Okey, untuk C 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Jadi kita buat macam ni. Ini 3, sini 4. Maka faktor skala 2 kan. Jadi kita darab 2 dapat 6. Kat sini darab 2 dapat 8. Jadi pergerakannya daripada pusat 6, 8 untuk titik image. Jadi ini pusat. Jadi kita gerakkan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke bawah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi inilah C tanda-tanda kita. Okey. Jadi pelajar kita cuma apa? Cuma kita sambung je lah. A ke B. Okey. B tegak ke C. Okey. Kemudian C ke A. Pakai pembaris ketika menyambung. Okey, supaya tak singit. Jadi kita akan dapat ialah gambar rajahnya seperti ini. Okey. Okey. Saya bagi satu contoh yang kedua. Lepas tu anda buat yang ketiga.
Okey, rajah menunjukkan sebuah segi empat yang dilukis pada carta charters diberi bahawa A translasi 3-3. 3-3 ni bermaksud 3 ke kanan, kemudian yang bawah ni 3 ke atas. Okey, sebab translasi kan dia tulis dalam bentuk SY. Okey, jadi kalau SY ni dia ada paksi kiri, paksi kanan. Kalau untuk X, untuk Y ada paksi atas dan paksi bawah. Jadi kalau positif dia ke kanan, negatif dia ke kiri untuk paksi X. Untuk paksi Y, untuk Y ni yang ni ke atas positif, kalau negatif dia ke bawah. Okey. Jadi kalau macam ini transaksi 3-3 maknanya kanan 3 kali, atas 3 kali. Okey, yang kedua pantulan pada garis X sama dengan 1. Okey. Dan seterusnya ialah pembesaran pada pusat 6, 4. Okey, kita buat satu persatu. Okey, kita buat untuk apa dulu? Okey. A kuasa 2. Apa A kuasa 2? Okey, kita nak buat A kuasa 2. A kuasa 2 bermaksud A. Okey. Jadi A yang pertama yang ni Okey, ini A pertama. Okey, yang ini A yang kedua. Okey. Oleh kerana A ni adalah translasi, okey, maknanya kita gerakkan titik 3 kanan, 3 atas. Okey, titik yang pertama kita ambil, saya buat A yang ni dulu, yang kedua ni dulu yang ini. Okey. Okey, saya ambil titik pertama, titik di sini. Katakan titik yang ini titik A. Dia 3-3 kan? 3-3 bermaksud 3 ke kanan, 1, 2, 3, kemudian atas 3. 1, 2, 3. A tanda. Okey. Titik B di sini. Okey. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Saya tanda sini B tanda. Okey. Sini titik C. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi C tanda di sini. Okey, dan akhir sekali titik D di sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Titik D di sini. Jadi saya sambunglah A ke B. B sambung ke C. C sambung ke D. D sambung ke A. Jadi pergerakan objeknya seperti ini. Okey, untuk menghasilkan image A tanda, B tanda, C tanda dan D tanda. Okey, kemudian kita buat sekali lagi. Okey, kenapa kita buat sekali lagi? Untuk transaksi sebab dia A juga kan. Okey, jadi kita gerakkan 3 kali lagi. Okey, daripada A tanda ni 1, 2, 3, kemudian ke atas 3. 1, 2, 3. Okey, jadi saya letak A double tanda lah. Okey. Okey, kalau titik B ni 1, 2, 3, 1, 2, 3. B double tanda. Okey, C 1, 2, 3, 1, 2, 3. C double tanda. Okey, D pun sama, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okey, D double tanda. Jadi saya gariskan, saya sambungkan titik A, titik B, C, D, E. Okey, untuk membentuk image yang kedua. Maknanya ini adalah A, ini adalah A. Okey, jadi A, A. Okey, kita lihat soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya tu adalah CB. Okey, CB bermaksud daripada objek. Okey, bermula dengan objek. Kita kena buat transformasi B dulu, kemudian baru diikuti dengan C. Okey, transformasi B ni apa? Kita baca pada soalan iaitu pantulan. Okey. X sama dengan 1. Kemudian C ni adalah pembesaran.
Pembesaran mesti ada pusat. Kalau pembesaran ni iaitu pusatnya 64. Dan satu lagi mesti ada faktor skala ataupun K. Faktor skalanya 2. Okey. Okey. Kita ambil daripada objek. Okey, yang ni saya padam dulu. Jadi dia ada samalah, ada 2 transformasi juga. Okey. Yang ni saya padam dululah. Okey. Saya plotkan titik dulu. Saya labelkan titik dulu. Katakan ini titik A. Ini titik B. Ini titik C. Ini titik D. Okey. Saya nak buat B dulu. Iaitu pantulan pada X sama dengan 1. Jadi X sama dengan 1. Okey. Jadi kita tengok pasti X yang ada 1. Sini 2. Sini 4. Sini kosong. Sinilah 1. Okey. Jadi 1. Jadi saya buat garis menegak. Okey. Untuk X sama dengan 1. Okey. Seperti ini katakan. Saya tebalkan. Inilah X sama dengan 1. Okey. Okey. Sekarang kita pantulkan titik A dulu. Okey. Kita pantulkan menegak. 1, 2, 3, 4. Di belakangnya pun ikut 4. 1, 2, 3, 4. Jadi A tanda di sini. Okey, kalau B 1, 2, di belakangnya mesti 1, 2. Okey, sebab jaraknya mesti sama kan. Okey, C 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi sini C tanda. Okey, D 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini D kita. Jadi saya letak D tanda. Okey, jadi kita sambung A, B, B, C, C, D, D, A. Okey. Okey. Kalau kita tengok A ke A tanda ni jaraknya sama daripada pasi pantulan. Okey, jadi pasi pantulan kita X sama dengan 1. Okey. Kemudian dah selesai, kita nak buat C. C apa tadi? Pembesaran pada 64. Jadi 64 ni kita tandalah pusat dia kat sini. Okey, saya letak P katakan. Okey. Okey, sama dengan yang kita buat tadi. Okey, oleh kerana faktor skala 2, P ke A ni satu kotak kan. Jadi saya letak P ke A, sini P, sini A, 1. Jadi untuk image 1 darab faktor skala 2. Jadi daripada P ni dia mesti 2 kotak. 1, 2. Okey. Jadi sini saya akan dapat A double tanda. Okey, untuk B, B di sini. P di sini. Jadi saya kira 1, 2, 3, 1, 2. Jadi buat L macam ni. Okey. Jadi yang atas ni 3, yang ni 2. Ini darat 2. Dapat 6. Ini darat 2. Dapat 4. Jadi pergerakan daripada P tegak ke kiri 6, turun ke bawah 4. Jadi ni P 1, 2, 3, 4, 5, 6, turun ke bawah 4. 1, 2, 3, 4. Jadi sini saya letak B tanda-tanda. Okey. Okey, begitu juga dengan C. Okey, daripada P dia nak pergi ke C kat sini ialah 1, 1, 2, 3. Okey, jadi saya buat L. Okey. Kat sini 1, sini 3. Maka yang ini darat 2 kan. Okey, sini dapat 2. Yang ini darat 2. Dapat 6. Jadi pergerakannya 2, 6 daripada P. 1, 2. Kemudian turun ke bawah 6. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, satu lagi ke bawah sini 6. Okey.
C tanda-tanda. Okey, begitu juga dengan D, D kat sini. Jadi kita kira kotak daripada P, 1, 2, 1, 2. Jadi kat sini kita buat 2, 2. Kemudian darab patuh skala. Maknanya 4, 4. Okey. Jadi daripada P ni ke kiri 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian ke bawah pun 4. 1, 2, 3, 4. Jadi akan dapat di sini. Okey, kemudian A tanda, B tanda saya garis. Okey, mana B tanda kita? Kat sini kan. Okey. Okey, A tanda, B tanda kat sini. Pakai pembaris lah pelajar. Okey, kemudian B ke C. Okey, sorry. B ke C tanda. Okey. Kalau D tanda tadi kat mana? Okey, D tanda yang ini kan. 4, 4. 1, 2, 3, 4. Okey, ni D tanda. Okey. Jadi yang ni saya padam semula. Berhati-hatilah semasa kita membentuk image ataupun menyambung titik tu. Okey, ini kita akan dapat di sini. Ini kita akan dapat di sini. Baru betul. Ini kita akan dapat di sini. Okey. Jadi transformasi pertama adalah pantulan yang ini tadi. Kemudian daripada pantulan ni tadi kita akan buat pembesaran. Okey. Selesai. Okey. Tugasan anda adalah soalan 3. Okey. Soalan 3 ni adalah PBD. Yang saya nak anda buat ialah buat jawapan secara berasingan. Okey, maksud saya adalah okey, soalan A buat dalam satu gambar rajah, anda lukis semula soalan A tu. Okey, untuk QP, okey, ini maknanya ialah objek, kita buat P, kemudian akhirnya kita buat Q. Okey, RP daripada objek, kita buat P, kita buat R. Okey, QRQ daripada objek, penjelmaan pertamanya adalah Q, kemudian kita buat R. Okey. Okey, moga apa yang saya ajarkan kepada anda ni boleh dijadikan sebagai panduan untuk menjawab soalan nombor 3. Dan soalan nombor 3 ni adalah soalan yang tidak melibatkan pembesaran. Dia melibatkan juga pembesaran. Okey. Jadi dia melibatkan apa? Putaran, translasi, pembesaran. Sekian saja video PDPR pada kali ini. Saya harapkan pelajar-pelajar dapat meluangkan masa untuk melihat video ini. Okey, kalau tak lihat video ini, okey, kalau anda tak buka video ni, maka anda tak dapatlah untuk menjawab soalan 3, maka gagallah matematik dalam peperiksaan SPM. Yang itu kita tak nak. Okey, saya nak bantu anda. Okey. Sekian PDPR kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.